Ikan di laut, asam digarap. Dalam periuk, bikin muafakat. Assalamualaikum dan salam sokongan Olimpik Tokyo. Buat semua atlet negara, anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 28 Julai 2021. Ayuh sama-sama kita memberikan sokongan padu kepada para atlet negara dengan menghantar kata-kata semangat dan positif buat atlet kita. Malaysia boleh. Dan kita mulakan perkongsian kita pada hari ini untuk Pastikan Sahih adalah maklumat terkini mengenai kes baru mengikut negeri iaitu pada 28 Julai 2021. Untuk makluman anda, kes baru adalah sebanyak 17,405 menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 1,61,476. Dan kita lihat pula kepada tiga negeri tertinggi iaitu Selangor 7,171 kes baru, Kuala Lumpur 2,880 kes baru dan juga di Kedah 1,112 kes baru. Dan ini pula adalah perkongsian maklumat jumlah pemberian dos vaksin pada 27 Julai 2021 adalah sebanyak 553,871 di mana pecahan bagi dos pertama adalah sebanyak 356,112 dan dos kedua adalah sebanyak 197,759. Laporan harian pemberian vaksin mengikut negeri pada 27 Julai menunjukkan Selangor masih negeri tertinggi dalam pemberian dos vaksin dengan sebanyak 84,409 bagi dos pertama dan 56,772 dos kedua. Diikuti Kuala Lumpur 57,525 dos pertama dan 35,592 bagi dos kedua menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin adalah sebanyak 18,993,747 dos. Anda boleh dapatkan maklumat ini sudah semestinya di laman sesawang vaksincovid.gov.my. Tuntutan bantuan prihatin. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, terdapat penularan WhatsApp palsu yang menyatakan bahawa tuntutan RM50 sehari melalui MySalam bagi pesakit COVID-19 positif yang dikuarantin boleh dibuat melalui pautan refund COVID. Untuk makluman, sebarang tuntutan berkaitan dengan bantuan prihatin MySalam COVID-19 yang bernilai RM50 sehari perlu dimohon melalui laman sesawang iaitu www.mysalam.com.my/b40/public atau anda juga boleh hubungi pusat panggilan MySalam di talian 1300 888 938. Untuk pertanyaan lanjut, ingat, jangan percaya dan sebarkan lagi pautan palsu ini. Dakwaan kes varian Delta di Taman Sri Kijang, adakah benar? Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, satu berita palsu telah disebarkan menerusi aplikasi WhatsApp. Antara kandungan mesej palsu ini adalah semua yang berdekatan kawasan Alma termasuk Taman Sri Kijang. Kes COVID-19 di ladang Alma meningkat dengan ketara dan ia adalah varian Delta. Pandai beliau menipu. Untuk maklumat dan pencerahan semua, mesej yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp ini adalah tidak benar. Hasil semakan mendapati terdapat kes di lokaliti tersebut tetapi bukan dijangkiti oleh varian Delta COVID-19. Bilangan yang dinyatakan dalam mesej tersebut bahawa sebanyak 24 orang positif adalah tidak benar sama sekali. Jangan sebarkan. Dakwaan 60 kes positif COVID-19. Dakwaan kononnya terdapat 60 kes positif COVID-19 di Pasar Awam Sungai Besar adalah tidak benar. Menurut kenyataan media Majlis Daerah Sabak Bernam MDSB, Majlis Daerah Sabak Bernam dengan ini menafikan dakwaan wujud kes atau kluster Pasar Awam Sungai Besar seperti mana yang tular di media sosial. Lesen online. Penipuan seterusnya. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ memandang serius isu tular iaitu #viral JPJ yang disebarkan melalui media sosial baru-baru ini. Iaitu orang ramai diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan sebarang iklan yang ditawarkan seperti lesen online tanpa ujian yang tular di media sosial. JPJ ingin menegaskan bahawa sebarang urusan berkenaan lesen memandu tanpa ujian yang dikeluarkan oleh syarikat Syam Driving adalah palsu dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh JPJ serta tidak sah.
nak cepat, duit hilang. Iklan jawatan kosong juga. Ini adalah masih lagi perkongsian di Facebook rasmi JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Memandang serius isu tular masih lagi dengan hashtag viral JPJ yang disebarkan melalui media sosial. Kali ini, orang ramai dinasihatkan agar berwaspada dengan iklan jawatan kosong yang menggunakan logo JPJ di laman web portalmalaysia.com. JPJ ingin menegaskan bahawa pengiklanan jawatan kosong yang dihebahkan di portalmalaysia.com tidak dikeluarkan oleh JPJ. Urusan pengambilan perlu merujuk kepada Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Ini pula PPV sehingga 26 Julai 2021. Terdapat 1,654 PPV, pengamal perubatan am swasta, 31 PPV klinik pakar, 122 PPV hospital swasta, 25 PPV pusat jagaan ambulatori dan 6 PPV AstraZeneca, 68 PPV integrasi, 48 PPV industri, 18 PPV mobile dan 6 NGO kesihatan terlibat bagi tujuan mempercepatkan kadar vaksinasi. Jadi, kita sebagai rakyat yang peka dan bertanggungjawab, ayuh sama-sama hadirkan diri bagi menerima suntikan vaksin mengikut janji temu yang telah diberikan. Kita pasti menang dalam peperangan COVID ini. Penduduk Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya tidak ke CAC. Penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya yang positif COVID-19 diminta tidak ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC sekiranya tidak bergejala atau bergejala ringan. Mereka perlu mengasingkan diri serta-merta dan menjalani tempoh kuarantin di rumah. Apa perlu anda lakukan? Maklumkan keputusan ujian saringan di aplikasi MySejahtera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya. Meraihkan tamasya sukan terbesar dunia dengan barisan atlet Malaysia menggalas cabaran mewakili 9 jenis acara sukan. Take the world title, his signature wheelie, he finally has taken the rainbow bands. Setiap aksi, kejayaan yang dicipta dan pencapaian terkini atlet-atlet negara. Segalanya dibawakan kepada anda di TV1, TV2, TV OK dan saluran sukan RTM. Sukan Olimpik Tokyo 2020 hanya di RTM. Ikuti mesyuarat khas Pegal Ketiga Parlimen Malaysia ke-14 di Dewan Rakyat pada 26 Julai hingga 2 Ogos 2021 dan di Dewan Negara pada 3 Ogos hingga 5 Ogos 2021. Secara langsung dari Parlimen pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di saluran TV1, saluran berita My Preview 123.
Parlimen atau Olimpik, mana satu menjadi pilihan anda? Jangan risau. Kedua-duanya anda boleh saksikan sudah semestinya di saluran RTM. Anda boleh saksikan di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3 dan juga saluran TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Perkongsian seterusnya, COVID-19, kategori 3, 4 dan 5. Bilangan kes serius COVID-19 yang tergolong dalam kategori 3, 4 dan 5 berdasarkan keadaan klinikal kes ketika baru didiagnosis adalah kecil berbanding dengan jumlah keseluruhan kes. Jelas Menteri Kesihatan hanya sekitar 2.5% saja untuk kategori tersebut. Sehingga 26 Julai 2021, jumlah cumulative kes yang telah dijalankan penjujukan genom oleh Institut Pendidikan Perubatan dan beberapa agensi adalah sebanyak 1,668. Pecahannya, KKM 707, MOSPI 115, KPT 846, iaitu merangkumi 0.17%, iaitu 0.17% daripada semua kes positif. Daripada jumlah ini, bilangan variant of concern ataupun VOC, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah 409 kes. Dan dapati bahawa kes yang melibatkan VOC semakin meningkat sejak Mei 2021. Perkembangan ini adalah sejajar dengan situasi di negara lain di mana VOC seperti varian Delta mempunyai kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Kapasiti ujian pengesanan COVID-19. Kementerian Kesihatan meningkatkan kapasiti ujian pengesanan COVID-19 di setiap negeri. Langkah itu dilaksanakan melalui kerjasama berterusan pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Peningkatan itu dapat dilihat di Selangor dengan bilangan ujian RT-PCR meningkat kepada 2.43 juta dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding tahun lalu. Sehingga 26 Julai semalam 21, terdapat 51 makmal kerajaan di bawah KKM, KPT, Kementerian Pertahanan dan MOSPI dan 43 makmal swasta mempunyai kapasiti untuk menjalankan ujian RT-PCR SARS-CoV-2 di seluruh negara dengan kapasiti ujian sebanyak 122,603 ujian sehari. Berbanding dengan kapasiti ujian RT-PCR pada bulan Mac 2020 yang hanya 6,210 ujian sehari, iaitu peningkatan sebanyak 1,874%. Beralih pula ke tahap kapasiti PKRC. Kapasiti penggunaan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC seluruh negara mencapai tahap 61%. 132 PKRC telah diwujudkan bagi menampung jumlah pesakit dan 221 buah hospital awam dan swasta telah dikhususkan bagi rawatan pesakit COVID-19. Terdapat sejumlah 29,835 katil di semua 130 PKRC di seluruh negara, iaitu dengan penambahan sebanyak 1,468% berbanding 1,965 katil pada Mac 2020. Setakat ini, kapasiti penggunaan keseluruhan PKRC adalah 61%. Kesemua PKRC ini telah diwujudkan dengan kerjasama NADMA, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Pengurusan Bencana Negeri, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak berkuasa tempatan. 5 pusat REVAC, 5 pusat pemberian vaksin industri bagi program vaksinasi industri peruncitan. REVAC memulakan operasi minggu ini di Lembah Kelang. Menerusi inisiatif itu, 115,000 dos vaksin dapat diberi sehari kepada pekerja industri runcit. Dan kementerian sedang meneliti dan merancang untuk memperluaskan PPVIN ataupun Pusat Pemberian Vaksinasi REVAC ini di luar Lembah Kelang, khususnya di bandar-bandar utama di Johor, Pulau Pinang dalam masa terdekat.
Peruntukan lebih 230 juta ringgit. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyalurkan bantuan sebanyak 80.36 juta ringgit untuk 25,951 pesakit kronik terlantar dan penjagaan OKU sehingga Jun 2021. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata 154 juta ringgit turut disalurkan kepada 62,837 kanak-kanak. Jadi untuk makluman daripada Januari sehingga Jun 2021 dalam tempoh setengah tahun ini Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bantuan sakit kronik terlantar penjagaan OKU terlantar adalah seramai 25,951 orang yang menelan pembelanjaan sebanyak 80.36 juta. Ini hanya untuk dalam tempoh 6 bulan dan kalau kita ikutkan bagi manakala untuk bantuan kanak-kanak pula seramai 62,837 kanak-kanak yang telah pun menerima bantuan dan melibatkan perbelanjaan lebih daripada 154 juta. Jadi ini yang bantuan-bantuan yang kita berikan kepada mereka. PKPD Bukit Malut, apa khabar orang di sana? Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Bukit Malut, Langkawi bermula semalam. 3 agensi penguatkuasaan dan keselamatan menggerakkan aset masing-masing bagi mengawal kawasan perairan di penempatan tersebut. Tinjauan saya di kawasan tersebut, terutamanya melalui laut, dan kita telah meletakkan aset-aset Polis Diraja Malaysia, aset APMM dan juga aset TLDM berganding bahu untuk mengawal perairan yang mungkin digunakan oleh mereka yang menceroboh. Ada satu bot nelayan cuba hendak masuk ke kawasan tersebut untuk mengambil mungkin last minute punya action lah. Dia nak ambil barang-barang dan sebagainya, dan kita nasihatkan dia supaya jangan merapat ke kawasan tersebut kerana kita dapat khawatir mungkin dia juga akan membawa pada penularan penyakit-penyakit yang ada di kawasan itu. Sistem e-tanah yang dilaksanakan secara kerjasama awam swasta PPP akan diperluaskan ke beberapa negeri selepas terbukti berjaya meningkatkan kualiti dan kecekapan pentadbiran tanah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia akan diperluaskan ke wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan, Selangor, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Perlis dan Kelantan dengan sistem berkenaan dijangka selesai dibangunkan dan boleh diguna pakai sepenuhnya selewat-lewatnya pada 2024. PKRC swasta khas percuma. Kementerian Wilayah Persekutuan menyediakan 4 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah swasta PKRCS khas secara percuma untuk penduduk projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam PA. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL yang dijangkiti COVID-19. 4 PKRCS itu adalah Hotel Royal Chulan, Jalan Konle, Pusat Belia Antarabangsa IYC di Bandar Tun Razak Ceras, Tamu Hotel dan Suite Kampung Baru serta Hotel Travelodge City Centre. Penyediaan PKRSC khas itu bagi membolehkan pesakit COVID kategori 1 dan 2 di kawasan terlibat menjalani kuarantin kendiri dan mengelakkan peningkatan kes positif berpunca daripada kontak rapat dalam kalangan ahli keluarga. Kejayaan PICK. Kejayaan Wilayah Persekutuan Labuan mencapai 80% vaksinasi boleh dijadikan satu manifesti kepada pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, kejayaan Labuan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK boleh dijadikan contoh kepada negeri-negeri lain untuk terus memperkasakan program vaksinasi. Labuan pernah berada dalam keadaan sangat runcing dengan lonjakan kes dan kadar jangkitan. Namun, pada hari ini, Labuan mencapai kejayaan membanggakan. Tahniah buat warga Labuan. Kerajaan benarkan sektor pemajuan rumah. Kerajaan membenarkan sektor pemajuan perumahan beroperasi pada fasa 1 dan fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat kumpulan kerja teknikal pengurusan pandemik pada 23 Julai lepas.
Kerajaan tetapkan harga runcit. Harga runcit apa? Sudah semestinya harga runcit minyak. Kerajaan menetapkan harga runcit maksimum bagi minyak masak sawit tulen dalam kemasan botol berkuat kuasa 1 Ogos ini dengan jaminan pengguna akan mendapat minyak masak di bawah harga RM30 untuk botol 5 kg. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menyenaraikan harga runcit maksimum bagi minyak masak sawit dalam kemasan botol 5 kg iaitu pada harga RM29.70 sebotol, manakala botol 1 kg adalah RM6.70, 2 kg adalah sebanyak RM12.70 dan 3 kg adalah sebanyak RM18.70. KKM umum 2 kit ujian kendiri. Pada 18 Julai lalu, KKM mengumumkan 2 kit ujian kendiri yang mendapat kelulusan bersyarat iaitu Silesium COVID-19 Rapid Antigen Rapid Test yang dibuat Rezon Diagnostics International Sdn Bhd Malaysia dan GMAT COVID-19 AG Saliva for Home Use dari Korea. Pembantu Farmasi E3 Mas Ayu Hasin menyusun kit ujian kendiri Silesium COVID-19 Rapid Antigen Test buatan Malaysia yang kini boleh dibeli Farmasi E3 Ipoh Garden South dengan harga RM38 satu set. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Bagaimana untuk memastikan berita anda terima benar ataupun tidak? Anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Berat seketika, kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Kes meningkat saban waktu. We're in a very dangerous period of this pandemic. Semakin lama, semakin buntu. Tetapi ramai yang tunjuk tahu. Mengata menduga, menuduh melulu. Ini cerita kita memerangi COVID-19. Bersama saya, Margaret Gambang. Ya, ingat, sentiasa apa? Sentiasa memakai pelitup separuh muka, menjaga penjarakan fizikal dan juga menjaga kebersihan secara rigid. Bukan marah tetapi nasihat untuk kita memerangi pandemik COVID-19. Dan ini dia apa yang perlu kami war-warkan pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan bicara naratif dengan tajuknya Lanskap Jenayah Pemerdagangan Orang di Malaysia bersama tetamu ACP Azri Akmal Datuk Haji Ayub, penolong pengarah bahagian anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran iaitu Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Polis Diraja Malaysia. Anda boleh saksikan sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Juga anda boleh saksikan untuk mudah muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store.
Perkongsian daripada Facebook rasmi Berita RTM, teruskan menonton sidang Parlimen secara langsung pada pukul 10 pagi di saluran TV1, saluran Berita RTM, RTM Klik serta sambungan penstreaman pada pukul 12.30 hari. Yang sahih sudah semestinya di Berita RTM, iaitu mesyuarat khas penggal ketiga Majlis Parlimen ke-14 Sidang Dewan Rakyat siaran langsung di saluran Berita RTM My Freeview, TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Isnin Khamis 10 pagi. Jangan lupa untuk saksikan. Dan perkongsian lagi masih di Facebook page rasmi Berita RTM. Anda boleh lihat infografik penghasut vaksin. Ini dia, anti-vaksin. Jangan jadi sebahagian daripada anti-vaksin. Kalau anda tidak suka menerima vaksin, itu adalah hak anda. Tapi jangan menghasut. Untuk makluman anda, 2 tahun penjara maksimum atau denda atau kedua-duanya sekali. Ayuh kita bebaskan diri daripada penjara dengan tidak menjadi penghasut anti-vaksin. Dan ini pula, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, pencarian guru bahasa Inggeris KPM untuk perkhidmatan di Darul Quran Kuala Kubu Baharu Selangor. Anda boleh dapatkan maklumat ini melalui Facebook rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di mana pencarian guru ini anda boleh saksikan maklumat detail ataupun anda boleh melalui laman sesawang di www.darulquran.gov.my/xs page. Anda boleh dapatkan maklumat ini secara jelas dan detail. Ini pula tempoh sah laku pemeriksaan di Puspakom tamat tempoh semasa PKP bermula 1 Jun 2021 hingga 31 Julai 2021. Semua tempoh sah laku bagi laporan pemeriksaan di Puspakom iaitu B2, B5, PG11A dan PG13B diberi pelanjutan khas sehingga 30 September 2021. Anda boleh dapatkan maklumat ini sudah semestinya di laman sesawang www.jpj.gov.my. Jabatan Penerangan Malaysia pula berkongsi di Facebook page rasmi mereka adalah pendaftaran grant khas prihatin GKP 4.0 bagi peniaga perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro sehingga 31 Julai. Dengan adanya proses pendaftaran baru ini, PKS Mikro yang tidak lulus dan belum menerima GKP masih diberi ruang untuk mengemukakan permohonan untuk dibuat pengesahan semula. Anda boleh dapatkan maklumat ini sudah semestinya di laman sawang gkp.hasil.gov.my. Masih lagi, Jabatan Penerangan Malaysia sentiasa apa? Berwaspada, berhati-hati dengan pencerobohan yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Mungkin ada di antara kita yang kurang peka, jadi ayuh sentiasa matikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan lagi. Kemas kini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. Dan juga waspada email yang mencurigakan. Jangan buka email yang mencurigakan. Kemas kini firewall antivirus anda supaya anda dapat terhindar daripada kes penipuan. Dan ini pula adalah Jabatan Alam Sekitar. Maklumat untuk adalah dimaklumkan program pengumpulan e-waste anjuran Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka dijadualkan pada 30 Julai 2021 seperti yang kami war-warkan. Untuk maklumat lagi anda boleh dapatkan di Facebook rasmi Jabatan Alam Sekitar. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok sudah semestinya pada pukul 3.30 petang di saluran Berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum dan salam sejahtera.